Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi untuk video part 2. Okey, video kali ini adalah sambungan daripada topik daya dan gerakan 2. Okey, untuk part yang kedua ini, cikgu akan ajar bagaimana nak selesaikan berkaitan dengan leraian daya. Okey, sebelum cikgu menjawab soalan 7.2 ni, cikgu akan cerita sikitlah apa yang dikatakan tentang leraian daya. Okay. Leraian daya ni adalah suatu proses lah, proses meleraikan daya tunggal ya kepada komponen daya. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan leraian daya. Okay. Komponen daya ni apa dia? Okay. Kan dia kata tadi dia adalah proses meleraikan satu daya tunggal. Okay. Ada satu daya tunggal. Okay. Daya tunggal ini kita boleh pecahkan dia ataupun kita boleh leraikan dia. Nampak? Kita boleh pecahkan dia, kita boleh leraikan dia kepada dua komponen. Okay. So ada komponen dipanggil sebagai Fx, ada juga komponen dipanggil sebagai Fy. Dan sini ada sudut lah, ada theta. Okay, Fy ni adalah kenapa dipanggil Fy? Sebabnya pada paksi Y dan juga Fx itu adalah pada paksi X. Okay, daripada yang ini kita terus boleh dapatkan dua formula untuk komponen daya tersebut. Iaitu kita dapatlah formula Fy sama dengan F darab dengan sin theta. Fx sama dengan F darab dengan cos theta. Okey, itu yang itu yang kita fahamlah apa yang dimaksudkan dengan leraian daya. Okay, mari kita terus tengok soalan. Okay. Soalannya ialah rajah 7.2A dan juga rajah 7.2B menunjukkan ada dua kaedah iaitu kaedah P dan juga kaedah Q. Okey. Untuk menolak dua buah mesin rumput yang berjisim 16 kilogram. Okay. Tukang kebun mengenakan daya yang sama iaitu nilainya 80 Newton. So kita boleh tengok pada gambar rajah ni, dua-duanya menggunakan daya yang sama. Okay, daya yang diberi ni kita panggil dia sebagai daya tunggal lah. Okay. Dan berdasarkan rajah 7.2A dan juga rajah 7.2B, hitung komponen daya Fy. So tadi cikgu dah terangkan komponen daya Fy, formula dia adalah F darab dengan sin theta. Okey, jadinya cikgu boleh terus menjawab soalan yang A1. Okey, untuk rajah 7.2A, okay, dia nak komponen daya Fy. So tadi formula dia adalah F darab dengan sin theta ya. So dia akan dapat F tu ialah daya tunggal. So daya tunggal cikgu ialah 80 Newton darab dengan sin theta untuk A, rajah 7.2A ialah 35 darjah. Okey, so kita tekanlah kalkulator ya. 80. 80 darabkan dengan sin 35 equalkan. So akan dapat 45.89 Newton. Okey, kita dah hitung untuk A1. Okay, rajah 7.2B pun sama. Benda yang sama juga. Formula yang sama. Iaitu F darabkan dengan sin theta. Daya tunggalnya masih sama 80 Newton. Darabkan dengan sin 55. So kita akan dapat. Okay, tekan kalkulator. Kita dapat tadi 55 kan. Sin 55 sudut dia. Dapat 65.89
Newton. Okey, dah selesai. Alright. Okey, untuk yang A kedua. Hitung daya yang bertindak ke atas tanah untuk setiap rajah. Okey. Untuk setiap rajah, kita perhatikan dekat sini dia ada daya yang ke bawah. Nampak tak? Kita ada W. Nampak ini pun ada daya yang ke bawah iaitu W. Alright. So bagaimana kita nak hitungkan daya yang bertindak ke atas tanah tu? Bagaimana kita nak kira? Okey. Maksudnya dekat sini, dekat gambar ni sebenarnya ialah kita cari Fy kan. Daripada A1 tu kita cari komponen Fy. Cuba okey, kita bagi ada satu daya kat sini kan. Ada satu daya, ini daya tunggal F. Okey, yang kita cari tadi ialah Fy. So kalau Fy ni paksi, imagine paksi kan. Ini paksi Y, sini paksi X, betul. Dan kita punya kita adalah diberi daya ke sini kan. Okey, yang kita carinya ialah daya Fy ke bawah. Nampak tak Fy? Komponen Fy. Kita cari Fy. So Fy tu ialah ke bawah. Nampak? Ke bawah. Okey, sebab itulah untuk hitung daya yang bertindak ke atas tanah ni, kita perlu tambahkan dua daya ni. Iaitu kita perlu tambahkan komponen daya Fy tadi, tambahkan dengan W. Okay, nampak? Komponen Fy kita tambahkan dengan berat. Jadinya untuk 7.2A kita dapat tadi 45.89 Newton. Okay. Alright, kita perlu tambahkan dengan W. W tu adalah berat. Berat, apa formula berat? W sama dengan M darab dengan G. Okey, G-SIM. G-SIM yang diberi, tengok dalam soalan. G-SIM yang diberi adalah G-SIM bagi mesin rumput iaitu 16 kg. Jadi cikgu pun ambil 16 kg darabkan dengan graviti iaitu 9.81. Okey. So kita tambahkan jadinya 16 darabkan dengan 9.81 dan equal, dapat jawapan apa? Okay, yang 7.2B pun sama juga. Kita ambil komponen Fy yang kita dapat daripada A1. Alright, kita tambahkan yang sama juga, iaitu berat bagi mesin rumput. Okay, so kita dapatkan nilai dia. Alright, cikgu pun ambil nilai. Yang ni 65.53 ni, cikgu terus tambahkan ya. Yang ni untuk soalan yang A1 untuk rajah 7.2B kan. Okay, sekarang cikgu tambahkan dengan berat bagi mesin rumput tu. Iaitu 9.81. Okay. Cikgu akan dapat 222.49. Okay, boleh ya? 222.49 Newton. Okay, dah settle. Alright, untuk seterusnya, cikgu akan ambilkan nilai 45.89 tambahkan dengan 16 darab dengan 9.81. Alright, so cikgu akan dapat 202.85 Newton. Okey. So sekarang kita dah dapat daya yang bertindak ke atas tanah. Kan? Untuk rajah A tu kita dapat 202.85 Newton. Untuk rajah 7.2B pula kita dapat 222.49 Newton. Okay, untuk B1 soalan tanya lagi, kaedah yang paling sesuai untuk memotong rumput lebih berkesan. So kaedah yang mana? Kalau kita nak memotong rumput dengan lebih berkesan, kita perlukan suatu daya yang besarlah ke bawah. Ya, okay. Kita perlu daya yang besar. So jawapannya mestilah kaedah. Yang 7.2B ialah kaedah Q. Okey, cikgu pun jawablah Q lah. Itu yang paling sesuai. Okey, kenapa? Mesti ada reason lah. Yes. Berikan satu sebab.
kenapa kita jawab kaedah Q? Kenapa kita pilih kaedah Q yang paling sesuai untuk memotong rumput lebih berkesan? Jawapannya ialah daya yang lebih besar. Daya paduan lah. Paduan yang lebih besar. Bertindak ke atas tanah. Okey. Besar bertindak ke atas tanah. Okey. Alright. So, ini adalah contoh lah ya. Contoh untuk soalan berkaitan dengan leraian daya. Okey. Untuk seterusnya. Cikgu masuk 7.3 lah. 7.3 ni adalah berkaitan dengan keseimbangan daya. Keseimbangan daya ya. Untuk keseimbangan daya, okay, kita baca soalan dahulu. Okey. Rajah 7.3 menunjukkan 150 kg papan tanda. So kita ada jisim papan tanda ni. Jisim tu. Kalau cikgu selalu keluarkan lah. Dia beri M, so keluarkan M 150 kg. Okey. Yang tergantung pada dua kabel serupa. Okey. Dia tergantung pada dua kabel yang serupa. Nampak? Kalau ada kabel, ada yang tergantung. Kita fahamlah mesti akan ada daya tegangan, betul tak? Tegangannya mesti ke atas. Ni tengok soalan pun kita dah tahu dah. Mesti ada 3 daya yang bertindak. Satu lagi adalah ke bawah, iaitu komponen berat. Alright. So apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan daya? Keseimbangan daya ni maksudnya ialah daya-daya yang bertindak ke atasnya untuk menghasilkan daya paduan sifar. Daya paduan sifar. Ini yang dimaksudkan dengan keseimbangan daya. Supaya kita dapatkan daya paduannya, FR-nya adalah kosong. Okey. Untuk B1 pada rajah 7.3, tanda arah dan labelkan bagi berat papan iklan sebagai W dan tegangan kabel sebagai T1 dan juga T2. Okey. Tadi cikgu dah conteng kan. Sebenarnya itu dah menjawab soalan. Tak apa, cikgu buat sekali lagi. Okey, so kita boleh letaklah mana-mana sebab sama je kan. T1 kat sini pun boleh. Sini nak letak sini T1 pun boleh. Dan satu lagi ke bawah iaitu W. Okey, dah menjawab soalan. Dapat 2 markah. Okey, kemudian dia minta kita hitungkan berat. Okey, dia minta berat. Berat cikgu dah kata tadi. Berat adalah W sama dengan M darabkan dengan G. So, M jisim bagi papan tanda tu adalah 150, kita darabkan dengan 9.81. Okay, bila kita darabkan 150, tak itu. 150 darabkan dengan 9.81, kita akan dapat 147. Ya, 1471.5 Newton unitnya. Tak ada unit, salah. Betul tak? Okey, betul. 1471.5 Newton. Okey. Beres ya? Soalan seterusnya, dengan menggunakan kaedah segitiga, lakarkan keseimbangan daya. So ingat, kalau segitiga, lepas tu dalam seimbang pula. Segitiga dia mesti ada 3 sisi lah kan. Ada 3 sisi. Cikgu buat 3 sisi. Segitiga. Dan dia mesti seimbang. Kalau seimbang, dia mesti satu arah. Nampak? Satu arah. Barulah FR kamu sifar. Ingat tu. Ni adalah untuk kita lakarkan keseimbangan daya. Bila diminta kita lakarkan, jangan takutlah. Tak guna pembaris pun tak apa. Sebab nama pun lakaran ya. Okey, kita nak lakarkan macam mana? Okey, cikgu tunjuk kat sini ya. Kita lakarkan dia. Sangat mudah kita nak lakarkan dia. Sorry, cikgu ambil yang tu pula. Okey, lakaran dia. Kalau cikgu suka ambil terus W, nampak? Okey, W ke bawah. Lepas tu tengok T2. T2 tu kita kena ikut betul-betul macam dia lah. Kalau dia sengit sebelah sana, sengit sebelah sana lah.
Cikgu pun ambil T2. Cikgu buat color yang lain supaya nampak different. Ni tengok T2. Nampak? T2. Lepas tu T1. T1 dia ke atas macam tu. Cikgu pun buatlah T1. Okey. Okey. Adakah benda ni seimbang? Adakah yang kita lukis ni seimbang? Tengoklah anak panah. Anak panah tengok daripada T1 ikut arah T2. Nampak? Dia adalah satu arah. Bila satu arah dan kita punya gambar rajah tu tertutup, so betul lah kita punya lakaran. Alright. So cikgu dah lukis. Dapatlah 2 markah. Okey, berdasarkan jawapan anda di C1 nyatakan hubungan di antara W1, T1 dan juga T2. So apakah hubungan dia? Tengok soalan balik daripada C1. Kita lakarkan apa tadi? Kita lakarkan keseimbangan daya. Bila kata keseimbangan daya, FR kamu adalah sifar. Ingat. Bila keseimbangan daya itu berada dalam keseimbangan, FR kamu, itu daya paduan kamu adalah sifar. Jadi, apakah hubungan di antara ketiga-tiga ini? Hubungannya apa dia? Bila mana kamu tambahkan W, tambahkan dengan tension 1 dan tambahkan dengan tension 2, you akan dapat sifar. That's it. Itu sahaja. Okey, kita jumpa di video yang akan datang. Cikgu akan sambung balik dengan beberapa soalan yang berkaitan dengan topik daya dan gerakan 2. Okey, Assalamualaikum.